Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'. Yang saya kasihi saudara moderator. Sini moderator juga. Yang saya kasihi juga pimpinan Universiti Ahmad Dahlan dan juga pimpinan Muhammadiyah. Juga sahabat-sahabat atau teman-teman saya daripada Perlis Malaysia yang turut bersama di dalam majlis ini. Ibu-ibu dan bapa-bapa yang dihormati. Saya rasa ini kali yang kedua saja saya di sini. Ya. Beberapa bulan yang lepas, hampir pada awal tahun, saya sudah sampai ke sini. Jadi bila saya datang ke Indonesia ini, saya cuba berhati-hati supaya dipahami tu, nanti lain pula yang dipaham bahasa Malaysia. Tajuk kita, perbincangan kita pagi ini ialah bulan Rabiul Awal, ialah bulan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita dengar ialah bulan Rabiul Awal ialah bulan kelahiran Rasulullah ataupun Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu benar, tapi sering juga orang melupai bahawasanya bulan Rabiul Awal ialah bulan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu menurut riwayat-riwayat yang sahih wafat pada hari Isnin, dan ahli-ahli sejarah, ahli-ahli sirah hampir tidak berbeza pendapat. Nabi itu wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal juga ialah bulan kelahiran Nabi ataupun kita sebut sebagai Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilakah Nabi itu dilahirkan? Di situ ada perbezaan di kalangan ahli-ahli sejarah ataupun ilmuwan Islam dalam memutuskan, menetapkan ataupun mengenal pasti hari apa baginda itu lahir. Di kalangan ahli-ahli ilmu menyatakan baginda itu lahir pada 8 Rabiul Awal. Ada yang menyatakan baginda itu lahir pada hari ini, 9 Rabiul Awal. Ini adalah pendapat yang disokong oleh dua orang pengkaji falak dan pengkaji hari ilmu falak dalam Islam yang terbesar, iaitu Mahmud Basha dan juga Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi. Ini dua orang tokoh besar ilmuwan di dalam mengkaji sini Pak, hari, bulan, tanggal, kalender. Sesiapa yang membaca buku sirah yang mendapat anugerah antarabangsa, yaitu Ar-Rahiqul Makhtum, yang ditulis oleh Al-Mubarakfuri, Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ini buku sirah yang dianggap telah memenangi karya sirah terbaik dunia. Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam Ar-Rahiqul Makhtum bersetuju Nabi itu lahir pada tarikh ini, 9 Rabiul Awal. Bersamaan dengan 20 ataupun 22 April, sini sebut apa? April kan? Tahun pertama, tahun gajah. Tahun gajah ini kerana orang Arab dahulu
Mereka tidak ada tahun macam tahun 1, 2, 3. Arab tidak ada. Di kalangan bangsa Rom mereka ada. Orang Kristian ada. Siapa yang orang Mesopotamia ada. Ini tamadun-tamadun besar. Siapa yang tahu tentang Thailand? Kami di Perlis sebut orang Siam. Orang Siam ada tahunnya. Tapi orang Arab tidak ada. Orang Arab tahunnya hanya berdasarkan kepada kejadian tahun berkenaan. Jadi kalau tahun itu gajah telah digunakan oleh Abraha untuk menyerang Mekah, dinamakan Amul Fil. Tahun gajah. Karena mereka nggak ada itu. Yang tahun 1, 2, 3 nggak ada. Sebab itulah apabila pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, oleh kerana wilayah Islam itu sudah begitu besar empayarnya, maka surat menyurat yang dihantar perlukan tahun. Di situ tercetusnya idea untuk mewujudkan tahun kiraan bagi umat Islam. Ada beberapa cadangan yang telah dibawa kepada Umar bin Khattab. Antara cadangannya, ini disebut oleh kerana saya ini di dalam universitas ya, saya bila bercakap saya menyebut rujukan supaya dapat dirujuk. Nanti jangan katanya itu bicara atas angin gitu. Ya. Di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, karya besar sejarah oleh Al-Imam Abu Fida Ismail bin Kathir, iaitu dikenali dengan Ibnu Kathir. Dan kita juga ada kitab tafsir Ibnu Kathir. Ibnu Kathir juga merupakan sejarawan besar dengan karya yang besar, yaitu Al-Bidayah wan Nihayah. Seperti Tarikh Tabari dan tarikh-tarikh yang lain, Ibnu Kathir telah berjaya menempatkannya sebagai sejarawan yang mempunyai kedudukannya yang tersendiri. Di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Ibnu Kathir menyatakan bahawasanya cadangan ini telah dibawa pada Umar. Ada yang mencadangkan tahun baginda diutuskan, ada yang mencadangkan tahun baginda dilahirkan, dijadikan tahun perkiraan tanggal kalender bagi umat Islam. Tetapi Umar tidak bersetuju dengan cadangan itu. Salah satu sebab yang disebut oleh para pengkaji ialah kerana tidak mau mempunyai persamaan dengan orang Kristian. Untuk mengelakkan tasyabuh. Itu disebut oleh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris dan ramai lagi. Okey. Akhirnya yang dipilih ialah tanggal hijrah. Tahun berlakunya hijrah. Hijrah juga bukan berlaku pada 1 Muharram, kan? Ia berlaku, nanti kita akan bahas tentang tarikh hijrah itu pada sesi yang lain. Jadi Nabi SAW lahir pada bulan Rabiul Awal 9, tadi saya sebut 8, 9 yang disokong oleh ramai sejarawan, 12 seperti mana yang dikenali umum, 17. Dan ada sejarawan yang menyatakan Nabi itu lahir pada bulan Ramadan. Tetapi hampir tidak ada sejarawan yang berbeda bahawa Nabi itu wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Ini bukan ngomong kosong gitu ya. Ini memang sesuatu yang sudah ada dalam sejarah. Ya. Siapa yang mau dia boleh baca sendiri buku-buku sejarah. Ya. Yang ditulis oleh sejarawan besar Islam. Tak apa, walaupun apapun perbezaan tarikh, tidak ada siapa pun menafikan Muhammad bin Abdullah itu lahir
No question about, no doubt. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Kenapa saya sebut itu? Kerana pertama, tidak semestinya kalau saya tidak tahu bila Ustaz lahir, maka Ustaz tidak wujud. Kedua ialah pengasas atau pencetus agama yang lain. Kebanyakan mereka, sebahagian mereka bukan saja diragui, tak dapat diketahui tarikh lahirnya, bahkan diragui kelahirannya. Benarkah dia telah lahir ke dunia? Hatta di kalangan pengikut Kristian, ini saya bicara di dalam universitas ya, dalam kerangka pengetahuan ya, bukan dalam kerangka mencabar. Sebahagian scholars, Christian scholars, mereka meragui tentang benar-benarkah Jesus seperti yang mereka sifatkan itu lahir. Tapi tidak ada orang yang mempertikaikan kelahiran Nabi Muhammad. No scholar can say that Muhammad never born. Tak ada. Tak pernah lahir. Ada orang kata Jesus tak pernah lahir. Banyak scholars yang kata. Sebab, tapi kita Muslim, pasti Nabi Isa itu lahir. Itu termasuk dalam rukun iman kita. Percayai kepada para rasul yang dinyatakan dalam Al-Quran. Okey. Tak apa. Kelahiran bukanlah sesuatu yang berat. Tentu saja kelahiran itu kita bergembira. Kita bergembira dengan maulidin Nabi. Tidak ada keraguan juga tentang hal itu. Cumanya tidak adalah satu upacara khas. Sembahyang maulid Nabi tak ada. Puasa maulid Nabi tak ada. Zikir sempurna maulid Nabi tak ada. Mengapa sejarawan Islam berbeza dalam menentukan tarikh maulid, tanggal maulid? Tadi, 8, 9, 12, 17 Ramadan. Kerana the very first generation of Islam or of the sahabah or companion, generasi yang paling awal sahabat atau generasi, the first generation of righteous generation, iaitu salafus salih, mereka tidak pernah merayakannya. Tidak pernah ada satu perayaan. Semua sejarawan juga hampir bersepakat bahawasanya perayaan yang pertama dilakukan oleh kerajaan Syiah Fatimiyah di Mesir. Syiah Fatimiyah melakukan perayaan itu di atas beberapa tujuan ataupun hasrat niat. Sebahagiannya niat politik. Dia buat merayakan hari kelahiran Nabi Isa, merayakan hari-hari kelahiran Ahlul Bait pasal dia Syiah, juga merayakan hari kelahiran Nabi. Kemudian datang Khalifah Al-Musta'la Billah di kalangan Sunni memadamkan perayaan itu. Kemudian dihidupkan balik. Tapi tak apa, bukan isu bergembira dengan perayaan, not big deal, bukan satu benda yang besar. Selagi mana kita tidak membuat ibadat yang khusus. Sudah pasti apabila sampai tanggal dalam bulan Ramadan, kita bercerita tentang Ramadan. Apabila sampai tanggal Rabiul Awal, kita bercerita tentang Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kami di Perlis, bulan Rabiul Awal ini kami namakan bulan Zikr Rasul. Bulan memperingati Rasul. Kerana Rasul itu bukan saja lahir pada Rabiul Awal,
baginda juga wafat pada Rabiul Awal. That is the fact. Itu adalah fakta. Saya akan cerita sedikit tentang kelahiran Nabi SAW. Tadi dah saya cerita, tapi saya nak cerita tentang kewafatan Nabi. Kelahiran Nabi, Nabi lahir, Nabi bashar. Qul innama ana basharun mislukum. Nabi bashar, Nabi lahir seperti manusia lahir. Tak ada Nabi itu lahir tanpa ibu ataupun tanpa bapa. Tidak ada. Walaupun disebut ada beberapa benda yang disebut sebagai irhas, iaitu kejadian-kejadian luar biasa pada hari kelahiran, tetapi sebahagian kejadian-kejadian itu tidak dapat dibuktikan melalui riwayat yang sahih. Nabi itu lahir tidak ada isu. Cerita pada malam kelahiran Nabi, datangnya Asyah dan Maryam yang menjadi bidan ataupun menyambut kelahiran bayi, itu juga tidak ada riwayat yang sahih. Tak ada riwayat yang sahih. Tapi itu tidak menafikan Nabi itu lahir. Sebab itu para sahabat memilih hijrah. Kerana itu titik penting bagi perjuangan. Titik penting bagi perjuangan. Nabi lahir, kemudian Nabi 40 tahun kemudian ditabalkan menjadi Rasul. Ini episod yang paling penting dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apabila baginda ditabalkan menjadi Rasul, ia telah mengubah cara fikir, perspektif, sikap, sudut pandang orang-orang Mekah kepada Nabi Muhammad. Dahulu mereka memanggilnya Amin, orang yang dipercayai, kerana membawa risalah Islam. Dia menjadi orang gila, tukang sihir, pemecah masyarakat, segala penyair, segala ungkapan yang buruk itu diletakkan kepada baginda. Sebab itu pada hari-hari awal apabila baginda mendapat wahyu, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ini banyak juga bapak-bapak di kalangan ustaz-ustaz. Ini adalah riwayat Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya tentang apa yang diambil sikap oleh Nabi apabila turunnya wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Nabi berdiri di Bukit Safa dan bertanya mereka. Jika baginda SAW memberitahu bahawasanya anna khailan, pasukan tentera sedang bersiap untuk menyerang mereka. Akuntum musaddiqi, adakah kamu akan mempercayai apa yang aku beritahu? Kata Quraisy, ma jarabna alaika kadhiba. Kami tidak pernah mengalami atau melihat, merasai engkau seorang pendusta. Engkau berdusta. Tidak pernah kau berdusta dalam hidupmu. Kemudian Nabi beritahu, inni nadhirun baina yaday azabin syadid. Aku memberitahu kepada kamu tentang azab yang dahsyat. Maka the first respon, jawapan yang pertama datang dari bapa saudaranya sendiri. Abu Lahab. Tabbal laka ya Muhammad, alihadha jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, kerana inikah engkau himpunkan kami. Tengok the first respon. Bila bagi tahu bahawasanya baginda, kerana mereka dah dengar, dia dah bawa ajaran ini. Celaka engkau wahai Muhammad, adakah kerana ini engkau himpunkan kami? Sebab itu maka Allah turunkan tabbat yada abi lahabin wa tab. Ini juga adalah mukjizat. Setelah turunnya tabbat yada abi lahabin wa tab,
Kalau sekiranya Nabi Muhammad itu bukan Rasul, kalau Abu Lahab beriman, habis Quran. Celaka Abu Lahab, kalau Abu Lahab ambil keputusan beriman. Macam mana surah ini? Ini surah yang awal, bukan pada akhir, awal. Tapi Abu Lahab tidak pernah buat keputusan untuk beriman. Segala mesyuarat ataupun rapat dilakukan untuk berbincang bagaimana untuk menghadapi Muhammad, tidak ada pernah terlintas. The good idea is awak masuk Islam supaya batal surah itu. Itu mukjizat. Mukjizat. Miracle of Quran. Mukjizat Al-Quran. Okey. Semua tuduhan dikenakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka rasa besar sangat dakwah Nabi ini, dah mula ada orang yang mengikutnya, mereka menghantar orang-orang untuk berbincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa offer di sini? Tawarannya. Ha? Kalau offer. Tawarannya. Hantar orang yang bijak. Hantar Utbah bin Rabi'ah. Very clever man. Dan in negotiation. Wah, sangat bagus untuk berbincang. Dia pergi, dia cakap dengan Nabi, dia kata, kau tahu kedudukan kau dihormati dalam kaum kau. Laqad ji'ta bi amrin 'azim. Engkau telah bawa satu perkara yang besar. Farraqta bihi jama'atahum. Kau telah memecah belahkan mereka. Sekarang ini aku beri beberapa tawaran. Kan? A'ridu 'alaika. Aku berikan umuran. Fala'allaka qabbalta ba'dah. Atau taqbalu ba'dah. Aku offer engkau dengan beberapa tawaran. Mudah-mudahan kau terima sebahagiannya. Apa tawaran itu? In kunta turidu bima ji'ta bihi malan jama'na laka amwalana hatta takuna aktsara mala. Kalau engkau datang kerana nak harta, kami himpun semua harta kami, beri kepada engkau supaya engkau yang paling banyak harta. In kunta turidu bima ji'ta bihi syarafan sawwatnaka alaina wala naqta'u amran dunak. Jika engkau berdakwah ini kerana nak jawatan, kami lantik engkau jadi ketua, kami tak akan putuskan apa-apa tanpa engkau. In kunta turidu bima ji'ta bihi mulkan mallaknaka alaina. Jika engkau berdakwah ini kerana mau jadi raja, kami lantik engkau jadi raja. Quraisy tak ada raja. Tapi Arab ada raja. Raja Ghassan, raja wilayah yang lain. Okey, kita tahu sistem raja. We appoint you. Kita angkat you sebagai raja. Wa in kana hadzal ladzi ja'aka ri'yan la tastati'a raddahu. Jika yang datang kepadamu satu mimpi yang engkau tak dapat tolak, dia nak kata Nabi diganggu syaitan. Bazalna amwalana hatta tabra'u. Kami akan himpun duit kami, cari doktor, ubat kau sehingga kau baik. Macam-macam perkataan dikenakan pada Nabi. Sebab itu di dalam hidup ini, kadang-kadang kalau orang pukul kita taklah begitu lebih sakit daripada orang memberikan perkataan yang buruk pada kita. Betul tak? Yang Nabi deritai di dalam hidupnya
dalam dakwah itu, kesakitannya ialah kesakitan berbagai tuduhan ini. Ucapannya. Al-Quran dalam surat Al-An'am, Allah kata apa? Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. Apa maksudnya? Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Allah kata kami benar-benar tahu. Kami benar-benar tahu. Sama kan? Bahawasanya telah menduka citakan engkau apa yang mereka ungkapkan. We are very aware. Kami begitu tahu kau berduka cita dengan apa yang. Artinya Nabi sedih tak? Sedih. Fa innahum la yukadzibunak. Mereka itu bukan mendustakan engkau. Walakinidh zalimina bi ayatillahi yajhadun. Tetapi orang zalim itu keras kepalanya dengan ayat-ayat Allah. Walaqad kudzibat rusulun min qablik. Telah didustai rasul-rasul yang sebelum daripada engkau. Fasabaru ala ma kuzibu wa udhu. They were patient. Dia sabar di atas apa yang mereka didustai. Wa udhu. And tortured. Mereka disakiti. Hatta atahum nasruna. Until our help reach them. Sehingga pertolongan kami datang kepada mereka. Wala mubaddila li kalimatillah. Nobody can change the decision of Allah. Tidak ada siapa yang boleh mengubah keputusan Allah. Yang ini kalau mau dakwah, tak boleh senang-senang. Santai-santai. Dia mesti ada risiko. Mesti ada tribulasi. Wala mubaddila di kalimatillah. Nobody can change the decision of Allah. Tidak ada siapa yang boleh mengubah keputusan Allah. Ini memang begitu. Tabiat dakwahnya mesti ada kesakitan. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Telah datang kepadamu berita para rasul yang dahulu. 23 tahun Nabi berdakwah. Melalui kesakitan-kesakitan ini. Sehingga akhirnya. Saya ini Pak sampai buku berapa? Sampai buku 7 ya? Itu jam salah. Okey. Okey. Sehingga tahun yang 20, 10, 13 tahun di Mekah. Berapa tahun di Madinah? 10 tahun di Madinah. Bukan saja ditomah. Daripada dianggap sangat benar, dianggap paling dusta. Pemecah belah masyarakat. Tukang sihir. Pembohong. Segala yang buruk-buruk ada. Padahal Quraisy itu tahu. Tapi ini propaganda. Labeling. Labeling adalah propaganda di dalam dakwah. Qul innama a'idzukum biwahidah. An taqumu lillahi mathna wa furada. Thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah. Aku hanya menasihati kamu satu perkara. Kamu berdiri sama ada berdoa atau bersendirian. Kemudian berfikir.
Tidak ada gilanya sahabat kamu ini. Kamu kata Muhammad gila, apa yang dia gila? Tidak gila. Tapi Allah telah menghadiahkan baginda pada saat-saat akhir. Pada saat-saat akhir baginda, Nabi menunaikan haji pada tahun yang ke-10. Haji itu dinamakan dengan Hajjatul Wada'. Nabi hajinya satu aja. Bukan kerana tak boleh dua. Tapi kerana itu saja kesempatan umur yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan bagi baginda. Itu saja. Apabila Nabi menyatakan hasrat ingin menunaikan haji. Dahulu tak ada WhatsApp, tak ada WA. Tidak ada WA. Tak ada apa? Facebook. Tak ada Nabi buat pengumuman di dalam TV itu. Tahun ini saya ingin menunaikan haji. Tapi berita, cakapan orang-orang Arab daripada kabilah ke kabilah, mereka semua tahu Nabi akan keluar menunaikan haji. Sebab Nabi daripada mana? Madinah. Ketika baginda keluar menunaikan haji, ahli-ahli sirah menyebut 120,000 orang bersamanya. Allah memberikan kurniaan kepada Nabi. Akhirnya segala penderitaan itu kau dapat saksikan hasilnya. 124,000, bahkan sebagian sejarah kata 140,000. Keluar ketika Nabi menuju ke Mekah, menuju ke Mina, menuju ke Arafah, Nabi melihat jumlah orang-orang Arab, kabilah-kabilah Arab keluar dengan begitu banyak. Bila baginda lihat mereka keluar dengan begitu ramai. Sini banyak ya, ramai. Sama ya. Nabi menyebut. Pada 8 Zulhijjah. Nabi ke Mina. Iaitu hari Tarwiyah. Pada 9 Nabi ke Arafah. Dan disitulah Nabi mula menyampaikan khutbah-khutbah yang terakhir untuk haji. Nabi tengok ramai orang yang hadir. Nabi kata, Ayyuhan nas, isma'u. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha bihadzal mawqifi abada. Wahai manusia, dengarlah apa yang aku beritahu ini. Kerana aku tidak tahu, barangkali aku tidak akan berjumpa dengan kamu lagi selepas tahun ini di tempat ini selama-lamanya. Artinya Nabi beri isyarat. Nabi beritahu ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum, sebagai riwayat wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Wahai manusia, sesungguhnya darah kamu, harta kamu, sebagian riwayat marwah kamu, haram dicemari. Seperti mana haramnya hari ini. Haramnya bulan ini. Itu hari haji. Haramnya bulan ini, bulan haram. Dan haramnya tanah suci ini. Yani jangan dicemari harta orang Islam. Jangan dicemari darah orang Islam.
Banyak yang Nabi pesan. Usikum bin nisa'i khaira. Aku berpesan tentang wanita, tentang ibu-ibu dengan sebaiknya. Lihat sayangnya Nabi pada kaum wanita. Fa innakum akhadhtumuhum bi amanatillah. Kerana kamu telah mengambil mereka dengan amanah Allah. Dan banyak lagi. Kalau saya syarahkan nanti semua khutbah tu, nanti pukul 8. Kemudian Nabi kata, Ayuhan nas, innakum satus'aluna anni, famadha antum qailun. Cuba kita bayangkan perasaan Nabi. Wahai manusia, kamu akan ditanya nanti tentang aku. Apa yang akan kamu beritahu Tuhan tentang aku? So mereka menjawab, Nashhadu annaka qad ballaghta wa adaita wa nasaht. Kami menyaksikan sesungguhnya engkau telah menyampaikan, menunaikan amanah, dan engkau telah memberi nasihat kepada kami. Nabi tunjuk kepada mereka. Nabi tunjuk ke langit. Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah. Yani aku telah buat tugasanku. Kemudian Allah menurunkan pada hari-hari itu, Al-yawma akmaltu lakum wa raditu lakum Islam madinah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kami sempurnakan untuk kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Pada hari ini kami sempurnakan untuk kamu agama kamu. Kami cukupkan untuk kamu nikmat kamu. Dan kami redha Islam. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Aku telah cukup untuk kamu nikmatku dan aku telah redha Islam menjadi agama kamu. Ramai orang tersenyum. Agama telah sempurna. Tetapi Sayyidina Umar berduka cita. Dalam riwayat orang bertanya dia kenapa dia berduka cita. Kata dia, fama ba'dal kamali illa nuqsan. Tidak ada yang apabila perkara itu telah sempurna, melainkan akan datang kekurangan. Yakni dia macam juga boleh agak. Kalau agama sudah sempurna, apalagi peranan Nabi. Nabi SAW selepas daripada itu beberapa kali memberikan khutbah. Baginda SAW dalam khutbahnya beberapa kali bertanya, hal ballaght? Adakah aku telah menyampaikan agama ini? Mereka kata Nabi telah menyampaikan. Nabi SAW bulan Zulhijjah, kemudian habis Zulhijjah, Muharram, habis Muharram bulan apa? Bulan Safar. Pada bulan Safar Nabi SAW 29 Safar Nabi ke Baqi'. Tahu Baqi'? Tuan-tuan pergi haji pergi Baqi'. Kubur ya. Nabi pergi mengiringi jenazah. Apabila baginda pulang daripada mengiringi jenazah pada 29 Safar, baginda sakit kepala. Sakit yang kuat kepala. Baginda sakit kepala dan baginda mula selepas itu mula sakit. Nabi mula sakit. Itu adalah permulaan isyarat Nabi sakit sebelum wafat. Kita tahu ayat itu turun artinya ada lebih kurang 80 hari lebih lagi.
Ada juga ayat-ayat lain yang turun termasuk dalam surah Al-Baqarah. Tapi permulaan sakit, Nabi mula dah sakit kepala Nabi SAW. Kemudian Nabi ni kalau nak kira keseluruhan baginda sakit, keseluruhan sakit lebih kurang betul-betul sakit 13 hari. 11 hari masuk sakit dah kuat, masih lagi menjadi imam. Baki hari 2-3 hari itu sudah tak menjadi imam dan sudah bagi Abu Bakar menjadi imam. Nabi SAW jadi Safar, Rabiul Awal. Pada minggu yang terakhir Nabi sakit. Minggu terakhir Nabi sakit, Nabi ini kan banyak istrinya. Dia bergiliran istrinya. Rumah ini, rumah ini, rumah ini. Cuma apabila saat-saat akhir itu dia pergi ke rumah isteri-isteri giliran, baginda selalu bertanya, seperti dalam riwayat Bukhari daripada Aisyah, baginda selalu tanya, Aina ana gadan? Aina ana gadan? Aku besok giliran rumah mana? Tak tahu. Aku besok giliran rumah mana? Macam itulah kalau bahasa kita. Besok aku ni gilirannya di mana? Jadi isteri-isteri Nabi mungkin faham Nabi nak duduk rumah Aisyah. Di atas beberapa sebab. Pertama Aisyah, dia muda, dia lebih kuat. Kemudian dia aktif. Mungkin Nabi rasa selesa di rumah Aisyah. Kerana rumahnya juga dekat dengan masjid lah. Jadi isteri-isteri yang lain bersetuju sepanjang Nabi sakit ni biar duduk rumah Aisyah je lah. Tak payah pusing-pusing. Sini pusing kan? Putar-putar. Pindah-pindah. Putar nanti lain je dia. Pusing pening ya? Pening je. Dan Aisyah ni terkenal. Dia selalu menjampi dengan doa-doa yang Nabi ajar. Kalau dia jampi Nabi masa sakit tu, dia tiup di tangan Nabi sendiri. Supaya Nabi yang sapu diri baginda, kerana tangan baginda adalah diberkati. Nabi wafat, saya bagi tahu tadi hari apa? Hari apa tadi? Hari Isnin. Pada hari Rabu, sebelum Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Jadi pada hari Rabu, panas Nabi itu begitu bertambah kuat. Meningkat panas Nabi. Sehingga Nabi kata, Subbu alayya sab'an qira. Tuang kepadaku 7 bekas air. Kan? Dalam riwayat lam tuhallal awqiyatuhun yang tidak yang tak dibuka, lam tuhallal awqiyatuhun ni yang tidak dibuka bekas dia. Orang Arab dulu dia tak ada sini pilih ya, pipe itu. Air, panggil apa? Hanafiyah. Mana tadkhul anta? Keran. Keran. Oh ya. Hanafiyah. Jadi tak ada airnya semua di rumah. Yang ditutup itu air yang terbaik lah. Dia juga sejuk. Nabi SAW minta air itu. Nabi kata, supaya aku dapat keluar berjumpa dengan orang ramai. Itu pada hari Rabu baginda dah mula sakit. Dan baginda mula hitam, pengsan. Ini pengsan juga ya sini. Baginda dah mula pengsan. Sakit kepala tu dah mula pengsan. Dan kemudian baginda cuba berusaha untuk keluar untuk berjumpa dengan orang ramai, tapi masih sakit. Baginda lepas disiram air, Nabi keluar, usaha pasal rumah Aisyah dekat. Kan jika ibu-ibu, bapa-bapa pergi ke masjid Nabi, tengok itu yang ada makam Nabi itu kan rumah siapa? Aisyah. Nabi keluar daripada rumah itu,
terus ke Raudhah lah. Kita sekarang ada Raudhah kan. Di situ kan ada mimbar Nabi SAW. Nabi naik dan duduk di mimbar dan para sahabat ada di hadapan. Nabi kata, la'natullah al-yahud wan nasara ittakhudhu qubur anbiya'ihim masajidah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Allah melaknat Yahudi dan Nasara kerana menjadikan kubur nabi-nabi mereka masjid. Maksud Nabi nak bagi tahu, jangan kamu menyembah kubur aku pula kalau aku wafat. Di Indonesia ni saya tak tahu. Sehingga kemudian Nabi doa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburku berhala yang disembah. Lagi kan Nabi bimbang. Di Indonesia mungkin tak ada, saya tak pasti. Tapi sebagian tempat, makin ramai ke kubur. Sembahyangnya di masjid tu belum puas dia. Kena dikubur baru dia boleh meminta. Ini amaran yang Nabi SAW ingatkan. Sebab itu kadang-kadang kita pergi, kalau tak dikawal, orang pergi ke kubur Nabi itu, ada yang sujudnya ke kubur. Apabila yang di masjid itu tak kasih dia, jangan. Dia kata, doa pada Allah Tuhan, doa pada Allah Tuhan. Marah dia, Wahabi dia kata ini. Tapi itu adalah merupakan ingatan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW turun. Lepas bagi nasihat daripada mimbar, turun solat zuhur. Ini hari apa saya beritahu ni? Hari apa ini? Ini pada hari apa ini? Bukan hari ini, hari yang kejadian Nabi ini. Hari apa? Hari apa? Hari Rabu, ingat tuan-tuan dah tak tahu apa saya ceramah apa. Ini kejadian pada hari peristiwa yang berlaku pada Nabi pada hari apa? Rabu. Kena tahu Nabi itu wafat pada hari. Jadi Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin wafat. Isnin yang paling last, Nabi tengok salat fajar, salat subuh. Tapi tak apa. Saya mau cerita apa yang berlaku pada hari Rabu. Hari Rabu nasihat ini. Jangan kubur. Jadikan masjid. Kuburan, disembah kuburan. Kemudian selepas sembahyang zuhur, Nabi naik sekali lagi ke atas mimbar. Nabi berpesan tentang orang Ansar. Nabi pesan tentang orang Ansar. Kerana Nabi ini daripada Mekah, Muhajirin. Yang duduk di Madinah ni orang Ansar. Nabi pesan, usikum bil Ansar. Aku berpesan kamu tentang orang Ansar. Nabi ni sayang orang Ansar. Nabi bagi tahu bahawasanya sesiapa saja innan nas yaksurun. Manusia itu ramai wa tuqillul ansar. Orang Ansar itu makin sikit. Manusia makin ramai datang lain tapi yang tinggal orang Ansar makin sikit. Hatta yakunu kal milh fi ta'am, sehingga nanti jadinya orang Ansar itu macam garam dinisbahkan makanan. Kan? Kemudian Nabi kata, Nabi pesan kat sahabat-sahabat, faman waliya minkum amran. Sesiapa yang menguruskan urusan, dapat jawatan, ada kedudukan, yadurru fihi ahadan aw yanfa'uhu, yang boleh dia ambil tindakan kepada orang, falyaqbal muhsinihim, terimalah kebaikan orang Ansar. Wa tajawaz an musiihim, maafkanlah kesilapan orang Ansar. Nabi pesan. Kemudian Nabi SAW khutbah. Nabi kata, Inna Allaha khayyara abdan baina dunya wa baina ma indahu fakhtara ma indallah. Allah memberi pilihan kepada seorang hamba
antara dunia dan apa yang ada di sisi Allah. Hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Sahabat semua dengar. Abu Bakar di depan menangis. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami kata, ma yubki hadha syai'. Yang Abu Bakar ni menangis, apa pasal pula? Nabi cerita yang dia menangis. Kata Abu Sa'id, kemudian baru kami tahu. Yang Allah bagi pilih itu ialah Nabi. Yakni Nabi bagi tahu dia akan dipilih. Dan Abu Bakar adalah orang yang paling paham di kalangan kami. Abu Bakar adalah orang yang paling. Sehingga Nabi sambung hadis itu, "La kuntu muttakhidan khalila, lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Jika aku boleh memilih teman, nescaya teman rapat, nescaya Abu Bakarlah yang aku pilih. Sehingga akhir, tapi saya tak mau ni kan, saya nak ambil poin-poin penting dalam peristiwa itu. Sekarang hari besoknya hari apa? Khamis. Pada hari Khamis berlaku peristiwa di mana Nabi kata, halumma aktub lakun kitaban dan tadillu ba'da. Datang aku nak tulis satu surat yang kamu tak akan sesat lagi selepas daripada aku. Berlaku polemik kerana sebahagian sahabat kata, Nabi nak tulis untuk apa? Kita dah ghalaba alaihi wajah, hasbuna kitabullah, kata Sayyidina Umar. Nabi terlalu sakit tu. Cukup kita ada Al-Quran. Sebahagian kata bagi, sebahagian kata tak bagi. Falamma kathalul lagh qala qumu. Apabila terlalu banyak sangat bising, Nabi halau keluar semua. Orang Syiah jadikan ini adalah poin yang penting. Kononnya Nabi nak bagi wasiat tentang Ali. Dan Sayyidina Umar menolak wasiat itu. Saya menulis tentang bab ini dan menjawab. Isunya kalau betul Ali, tak ada siapa yang boleh menolak. Ali sendiri bagi tahu tak ada wasiat khas itu. Cuma yang Sayyidina Umar ni dia begini keadaannya. Bila bapa kita sakit, bapa kata bapa ni nak bagi wasiat, mungkin bapa sudah nak meninggal. Bapa ni apa? Meracau ataupun cakap aja ni. Tak adalah, ini tak payahlah. Bukan kerana benci, tapi kerana tak nak dengar wafat itu. Tak nak dengar wafat itu. Itu adalah peristiwa yang besar hari Khamis. Sehingga Khumaini menulis dalam bukunya Kashful Asrar, menyatakan Umar menjadi kafir kerana perkataan itu. Sebenarnya tidak. Umar sebenarnya dia nak mengelakkan peristiwa itu. Kerana Nabi SAW. Lagi 2 minit. Jadi tak sempat wafat lah. Saya nampak. Kemudian Nabi SAW selepas itu, hari Khamis, dah 4 hari. Kemudian Nabi besoknya, Nabi punya sakitnya itu bertambah berat. Nabi SAW bila sakit dia tambah berat, Nabi minta, Nabi ni dia nak keluar jumpa orang. Dia nak keluar jumpa orang. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, dah tak boleh dah. Nabi pada Khamis, Jumaat itu sudah tak dapat dah. Khamis, Jumaat sudah tak dapat. Nabi kata, Nabi minta, Du'u lima fil mikhdab. Sediakan air untuk aku. Dia orang sediakan air. Faghtasal, dia mandi. Air bekas tu dia mandi. Mikhdab ni bekas. Nabi mandi. Nabi nak keluar. Bila bangun mandi nak keluar, Nabi pengsan. Hitam. Pengsan di sini ya. Pengsan. Kemudian apabila jaga, ini orang waktu Isya. Sekarang ni waktu Isya malam itu. Malam tu waktu Isya. Besoknya Jumaat. Nabi tanya, asallun nas. Orang telah solat. Aisyah kata, la. Yantazirunaka ya Rasulullah. Mereka semua sedang tunggu engkau, wahai Rasulullah. Nabi kata, letakkan air. Aku nak mandi, nak keluar. Kalau mandi dah segar. Nak keluar. Nabi letakkan air, mandi. Nabi nak keluar.
Pengsan. Kemudian setelah lama Nabi jaga daripada pengsan, Nabi tanya, asallun nas. Orang ramai dah salat. Mereka kata, Aisyah kata, la, yantazirunaka ya Rasulullah. Mereka tunggu engkau wahai Rasulullah. Nabi kata, bawakan air, aku nak mandi. Nabi mandi lagi. Keluar lagi, pengsan lagi. 4 kali pitam ataupun pengsan. Akhirnya Nabi SAW kata, suruh Abu Bakar lah jadi imam. Kesungguhan Nabi, itulah terakhir, itulah pertama, Nabi dah tak boleh jadi imam. Abu Bakar mula mengambil jadi imam. Beratnya apa? Sakit Nabi SAW. Saya nak ringkaskanlah pasal dah masa ni. Kita ringkaskan. Sehari, nak ringkaskan kenapa Ustaz nanti dah bagi amaran kepada saya. Sehari sebelum Nabi wafat, Nabi dah bagi. Sehari hari apa? Hari Ahad. Nabi telah merdekakan hamba, harta yang ada, berapa dinar yang ada, semuanya telah disedekahkan. Jadi Nabi wafat dalam keadaan tak ada apa-apa. Kemudian pada hari apa? Hari Isnin, solat subuh. Kalau siapa yang baca dalam Asyama'il Al-Muhammadiyah itu, Al-Imam Tirmidzi, dia akan sebut, inilah hari yang terakhir dia melihat wajah Nabi. Bagaikan warakati Nabi, bagai wajah yang begitu ceria. Nabi singkap. Mereka sebut melihat Nabi. Bila Nabi singkap, Nabi tengok Abu Bakar nak salat. Mereka tengok senyuman dan wajah Nabi yang begitu indah. Sahabat kata bila tengok dah berapa hari Nabi sakit, bila tengok Nabi singkap, hampir mereka itu nak tinggalkan salat. Nak pergi ke Nabi. Semua duk tanya Nabi macam mana? Kesihatan Nabi macam mana? Bila Nabi singkap, Abu Bakar pun nak undur. Nak bagi Nabi jadi imam. Nabi bagi isyarat pada Abu Bakar. Terus jadi imam. Kata Anas, itulah kali yang terakhir aku melihat wajah Nabi. Masuk semasa hidup. Kemudian Nabi pun menurunkan apa? Lansir, tirai. Menurunkan tirai. Nabi panggil Fatimah. Fatimah siapa? Putri Nabi SAW. Fatimah datang, kata Aisyah, aku lihat Fatimah datang. Nabi berbisik dengan Fatimah. Bila berbisik Fatimah, Fatimah menangis. Kemudian Fatimah nak pergi, Nabi panggil. Nabi berbisik dengan Fatimah. Fatimah tersenyum dan ketawa. Kata Aisyah, aku tanya Fatimah selepas daripada itu, apa yang Nabi bisikkan? Dan riwayat ni dari juga riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Bisikkan yang pertama, Nabi bagi tahu bahawa Nabi akan wafat di dalam sakit ni. Jadi Fatimah menangis. Bisikkan yang kedua ialah Nabi bagi tahu, engkau orang yang pertama akan ikut aku wafat. Jadi Fatimah pun tersenyum. Seperti Fatimah yang riwayat, fa akhbarani annahu yuqbad fi waj'il ladzi tufiya fihi. Nabi akan wafat dalam sakit. Fa bakait, aku pun menangis. Thumma saran fa akhbarani, kemudian dia Nabi berbisik kepadaku, anni awwala ahli baiti atba'ahu fadhahak. Akulah ahli keluarga yang pertama akan mengikut baginda. Aku pun ketawa. Kemudian Nabi SAW
bertambah sakit. Fatimah tengok Nabi sakit. Kata Fatimah, wa karba abata, aduhai sakitnya ayah. Kata Nabi SAW, respon kepada Fatimah, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Sampai hari ini bapakmu tak sakit lagi. Sampai hari ini bapakmu tak. Nabi panggil Hasan dan Husain, Nabi cium. Nabi panggil isteri-isteri baginda. Nabi SAW bagi nasihat kepada mereka. Kemudian Nabi SAW kata kepada Aisyah, ya Aisyah, ma azalu ajidu alamit ta'am alladhi akaltu bi Khaybar. Fahadal awan wajadtul inqita'u abhari min dhalika sum. Wahai Aisyah, ma azalu ajidu alam at-ta'am alladhi akaltu bi Khaybar. Ini dalam hadis Bukhari. Wahai Aisyah, aku masih lagi terasa kesakitan makanan yang aku makan semasa Khaybar. Wahadal awan, dan inilah fahadal awan, masa inilah wajadtun qita'ul abhari min dzakal sum, disebabkan terputusnya urat darahku disebabkan racun tersebut. Ini peristiwa apa? Peristiwa wanita Yahudi yang meletakkan racun di dalam bekas Nabi. Nabi ini orang jemput, dia makan. Sebagian sahabat ada yang mati, Nabi tak wafat dengan racun tu, tapi pada akhir hayat Nabi, Nabi masih terasa racun tu. Sukarnya, maksudnya. Racun Khaybar, racun Yahudi. Kemudian pada hari itulah Nabi SAW wafat. Macam mana Nabi wafat? Saya baca riwayat Aisyah untuk kita kongsi bersama. Kata Aisyah, inna min ni'amillahi alayya, di antara nikmat Allah kepada aku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti, yaitu Rasulullah itu wafat di rumah aku. Wa fi yaumi, pada hari giliran aku sebagai isteri. Wa baina sahri wa nahri, di antara dada dan tengkukku. Apa maksud dada dan tengkukku? Sebab dia kata wa anna Allah yajma'u baina riqi wa riqihi. Allah Ta'ala menghimpunkan antara air liur aku dengan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku tu? Dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam masa nak wafat, dakhala Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar, siapa Abdurrahman bin Abu Bakar? Adik Aisyah. Dia masuk ke dalam rumah kak dia, Aisyah. Abdurrahman ni dia bawa kayu sugi. Kayu sugi itu kayu sugi dia. Bawa. Wa biyadihi siwak, dia bawa kayu sugi itu. Bila dia bawa kayu sugi itu, wa ana musnidatu Rasulullah. Rasulullah duduk sandar kat dada tu. Nabi dah sakit, Nabi sandar kat dada Aisyah. Artinya Aisyah kuat. Nabi pun bukan kecil orang dia. Aisyah, ini suami wafat, sandar di atas dada isteri Nabi SAW. Bila Nabi tengok, faraituhu, bila Nabi fayanzuru ilaihi, Nabi tengok kayu sugi Abdurrahman. Mata Nabi duk tengok kayu sugi itu. Karena Aisyah kata, bila dia tengok, fa'araftu annahu yuhibbu siwa. Karena Aisyah kata, aku tahu Nabi ini disuka kayu sugi itu. Aisyah tanya dia, maukah aku ambil kayu sugi itu? Dia syarat. Aisyah minta ke adik dia.
Lepas tu keras. Maukah aku keraskan? Layyantuhu. Alyantuhu. Alyantu. Ulayyinuhu lak. Dia kata. Ulayyinuhu lak. Aku lembutkan dia untuk engkau. Nabi kata ya. Jadi Aisyah gigit kayu sugi tu sehingga lembut. Lembut juga sini ya. Sampai lembut. Dan dia bagi pada Nabi. Sebab tu Aisyah kata berhimpun air liur dia dengan air liur Nabi SAW. Kemudian Nabi pun bersugi dengan sebaik-baiknya. Kemudian bila Nabi bersugi, Nabi minta air, Nabi celup tangan Baginda sallallahu alaihi wasallam, sapu ke muka dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Fir rafiqil a'la." Pada teman yang paling tinggi. Kemudian Baginda pun wafat dalam keadaan tangannya. Macam tangan dia lemah. Mereka tahu Nabi telah wafat. Di situlah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ringkaskan kerana soal ni ada kerana masa tak mencemburui. Sebab itu Aisyah kata, la abghitu ahadan bihunil mauti. Aku tak cemburu sesiapa yang mudah mati. Ba'da ma ra'aitu bisyiddatil maut. Ma ra'aitu fi Rasulillah min syiddatil maut. Setelah aku melihat kesukaran wafat Rasulullah. Maksudnya mati, wafat mudah, wafat payah bukan pengukur. Allah, kadang-kadang ada orang wafat mudah, bukan tanda dia ahli syurga. Orang kata, mudah aja dia meninggal ataupun mati. Tak, Nabi wafat sukar. Bukan sukar, nafas nak keluar tu. Proses sakit. Lepas sakit baru meninggal. Kita ingat kalau orang tu tak sakit terus meninggal, ahli syurga. Tak, belum tentu. Ada orang jahat yang terus gantung meninggal, tak sakit kan. Dia tahu. Tapi Nabi sakit dahulu. Cuma saya nak ringkas sehingga kata Anas apabila pada hari lamma dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adha'ah minha kull syai. Apabila Nabi masuk Madinah, Madinah itu bersinar dengan segala-galanya. Wa yauma tufiya fihi azlama minha kull syai. Pada hari Nabi itu wafat, segala-galanya telah menjadi suram. Tangan kami belum lagi bersih daripada tanah. Kami mengembumikan Rasulullah. Sini kebumikan juga. Hatta angkarna qulubana. Sehingga perasaan jantung hati kami membantah. Tidak mengenali kami sendiri. Betulkah? Sehingga Fatimah kata, tergamaknya kamu mencurahkan pasir di atas tubuh Rasulullah. Sahabat, tidak ada suatu musibah yang lebih besar daripada wafatnya Rasulullah SAW pada bulan Rabiul Awal. Sayyidina Umar tak terima. Siapa kata Rasulullah wafat, dia akan ambil tindakan. Dia kata Rasulullah pergi menghadap Allah. Sebahagian sahabat lari, bersembunyi kerana terlalu sedih. Tak tahu tak dapat berfikir lagi. Sebahagian yang tertanya-tanya, betulkah apa yang kita dengar ni? Abu Bakar datang tengok Nabi. Benar-benar wafat. Abu Bakar mencium antara dua mata Nabi. Dengan penuh kesedihan. Dan keluar kepada manusia. Orang ramai yang kebingungan. Ayyuhan nas. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai sekalian manusia. Sesiapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad
telah mati. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyul la yamut. Sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan ianya tidak mati. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul, seperti mana yang telah diutuskan rasul-rasul yang sebelum daripadanya. Ini surah apa? Ali Imran. Afa immata au qutil in qalabtum ala aqabikum. Adakah jika sekiranya Muhammad itu mati ataupun dia dibunuh, maka tumit-tumit kamu akan berpusing, berpaling. Wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Sesiapa yang tumitnya berpaling, sama sekali ia tidak dapat memudaratkan Allah. Wa sayajzillahu syakirin. Sesungguhnya Allah akan membalas, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur kepada nikmat. Wafatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Pada hari kita mengenang kelahiran baginda, kita juga patut merasai sedih kerana itu merupakan hari kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya ada perinciannya lagi, tapi pendetailannya mungkin masa yang tidak mencukupi. Minta maaf terlebih masa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Prof. Maza. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ya untayan nasihat tadi yang beliau sampaikan berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelahiran, kemudian kematian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prof. Maza, sebenarnya kita ingin berlama-lama mendengarkan nasihat tausiah dari antum, mengingat waktu yang memang antum punya banyak agenda. Kalau mundur nanti agenda yang lain akan mundur. Untuk itu kami mewakili Jamaah Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan mengucapkan jazakumullah khairul jaza Ustaz atas nasihat yang disampaikan pada malam hari ini. Semoga tentunya kita berdoa, kita berusaha untuk dapat mengamalkan ya apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ya kajian Ahad pagi pada kali ini bagian dari cara kita untuk mengingat kembali zikrun Nabi, mengingat kembali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian Ahad pagi pada kali ini. Mari sama-sama kita akhiri dengan melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.